Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat kita bertemu kembali dalam siri di mana kita menghayati firman-firman Allah dari surah Al-Kahfi. Jamaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, dalam siaran yang lalu kita telah pun bersama-sama menyelongkar ayat 61 dan 62 dari surah Al-Kahfi. Antara ayat-ayat yang bermula dari ayat 60 sebenarnya adalah firman-firman Allah yang mengisahkan tentang kembara ilmu yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Dalam siaran yang lalu, bila kita selongkar sedikit, kita imbas kembali di mana apabila dalam perjalanan yang telah menempuh perjalanan yang jauh, Nabi Musa berehat dan bila sampai ke satu tempat di mana ikan telah terlepas, ikan yang dibawa oleh anak muridnya itu telah terlepas dan masuk semula ke dalam laut. Maka perjalanan diteruskan. Dan apabila berhenti rehat, Nabi Musa meminta daripada anak muridnya itu untuk membawakan makanan ataupun ialah ikan yang dibawa itu dibakar ke, dimasak ke dan sebagainya untuk dinikmati sebagai ghada, sebagai makan tengah hari. Barulah anak muridnya itu berterus terang dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Inilah ayat seterusnya, ayat 63, 64 dan seterusnya yang akan sama-sama kita hayati dalam siaran pada kali ini. Kita selongkar sedikit. Ayat 63 firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. Muridnya berkata, murid Nabi Musa ini berkata kepada Nabi Musa, apabila Nabi Musa meminta daripadanya untuk hidangkanlah, bawalah makanan yang boleh kita makan, iaitu antaranya adalah ikan yang dibawa. Muridnya berkata, tahukah apa yang telah terjadi ketika kita berehat di batu besar itu? Yang sebelum ini kita berhenti maksudnya. Sebenarnya, fa inni nasitul hud. Aku lupakan hal ikan itu. وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. Dan tiadalah yang menyebabkan aku ini terlupa daripada menyebut hal itu kepadamu, iaitu untuk beritahu kepadamu, wahai Tuan Guruku, wahai Nabi Allah Musa, yang ikan itu terlepas, aku terlupa. Dan tidaklah yang menyebabkan aku terlupa ini kecuali syaitan. Ini yang dinyatakan oleh anak muridnya. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. Dan ikan itu telah mengelunsur, menempuh jalannya fil bahri, di laut, dengan cara yang ajabah, yang menakjubkan. Jamaah dirahmati Allah,
Ini penjelasan daripada anak murid Nabi Allah Musa alaihi salam. Tempat yang kita dah berhenti sebelum ini, di mana ada batu besar, kita duduk berehat sebentar. Ikan telah terlepas di tempat itu dan ikan ini terus mengelusur masuk ke dalam laut. Dan hal ini aku kedapatan, aku tahu, aku terperasan yang ikan ni dah hilang di tempat itu. Dah terlepas di tempat itu. Cuma aku ni tak memberitahu kepadamu. Dan tidaklah hal itu berlaku kecuali syaitan yang melupakan aku. Iaitu untuk memberitahu hal ini kepadamu. Maka di ayat 64, Nabi Allah Musa AS, di mana Allah berfirman, Qala dhalika ma kunna nabghu. Nabi Musa berkata, itulah yang sebenarnya kita kehendaki. Iaitu, yang kita kehendaki maksudnya adalah mencari tempat Majma'al Bahrain. Bertemunya dua laut. Jadi di tempat itu ikan terlepas. Jadi bila mana ikan terlepas, yuk mari kita berpatah balik. Maka Nabi Musa mengatakan, fartadda ala asarihima qasasa. Iaitu mereka pun berpatah balik ke situ. Dah jalan, sekarang ini berpatah balik ke tempat di mana ikan itu terlepas. Dengan menurut jejak mereka yang telah mereka lalui. Maknanya mereka ni tak ambil jalan lain lah. Sebab kalau ambil jalan lain, takut tak sampai balik pula tempat di mana mereka telah berehat dan ikan hilang di situ. Jadi ikut mana jalan yang telah mereka lalui, mereka kembali semula. Berpatah baliklah kata orang. Jadi jawapan Nabi Allah Musa, Zalika, yang demikian itu, iaitu kejadian ikan terlepas di tempat itu, itulah yang sebenarnya kita cari. Iaitu kita ingin cari di tempat itu, di mana di tempat itu akan terdapat seseorang yang Nabi Musa akan menuntut ilmu daripadanya. So, kalau kita dapat ringkaskan, bahawa murid Nabi Allah Musa AS terlupa bekalan yang dibawa, iaitu ikan itu terlepas dari pengawasannya dan pengawasan Nabi Allah Musa. Kemudian Nabi Musa AS mengucapkan kepadanya, Atina ghada'ana. Ini ayat yang lepas. Iaitu, bawalah makan tengah hari kita. Dan kalau kita perhatikan, Nabi Musa telah pun sama-sama kita hayati, membawa muridnya bersama dengannya. Iaitu menempuh jalan. Kalau kita perhatikan, Nabi Allah Musa AS tidak pergi sendirian. Tapi bawa bersama anak muridnya. Dan anak muridnya ini berterus terang. Pada ayat yang telah sama-sama kita hayatinya itu tadi. Ayat 63. Di mana ia menyatakan, Allah berfirman, Fa inni nasitul hud. Aku telah terlupakan hal ikan itu untuk beritahu kepadamu. Wa ma ansanihu illa syaitan an azkurah. Dan tidaklah yang menyebabkan aku ini terlupa kecuali syaitan untuk aku mengingatinya. Dan kita dapati jawapan yang penuh hikmah daripada Nabi Allah Musa AS. Zalika ma kunna nabghi. Kalau kita wakafkan, Zalika ma kunna nabghi. Itulah yang sebenarnya kita kehendaki. Jawapan seorang ketua, jawapan seorang pemimpin, jawapan seorang nabi yang penuh dengan hikmah. Tak marah-marah. Apa sal kau terlupa? Umpamanya lah. Takkanlah benda simple ni pun kau tak boleh ingat? Umpamanya. Tapi Nabi Musa menyatakan itulah yang sebenarnya kita kehendaki. Dan mereka ini yang dah terlupa,
hal ikan itu kembali semula ke tempatnya. Jamaah dirahmati Allah. Kalau kita perhatikan kisah daripada sudut kisah ini, pasti banyak pengajaran yang dapat kita timba. Hikmah yang terkandung. Antaranya, apabila ikan itu terlepas dan anak muridnya ini, pengikut Nabi Allah Musa ini, lupa nak beritahu kepada Nabi Allah Musa. Bila dah sampai ke tempat yang lain, dah jalan agak jauh ni, setengah hari berjalan ni, nak berehat untuk makan tengah hari, baru hal sebenar dikhabarkan kepada Nabi Allah Musa AS. Jamaah dirahmati Allah. Kenapa ia berlaku? Bolehkan saja kalau sekiranya bila ikan itu terlepas dan anak muridnya ini terperasan di tempat itu ataupun dalam perjalanan yang belumlah begitu jauh, ia mengatakan, wahai Nabi Musa, tadi tempat kita berehat ikan terlepas. Kenapa setelah Nabi Allah Musa minta, atina ghada'ana, tolong bawakan makan tengah hari kita, baru dia teringat nak beritahu kepada Nabi Allah Musa AS. Sesuatu yang kalau nak dikatakan tak sepatutnya lah. Dah jalan jauh-jauh, dah diperingatkan, baru dia ingat. Kalau Nabi Musa, dengan erti kata yang lain, kalau Nabi Allah Musa tak duduk berehat di tempat yang kedua, tak minta makan tengah hari, jangan-jangan berjalan dah semakin jauh lah. Mungkin kalau Nabi Allah Musa minta, mungkin lah, ni contoh aja, besoknya nak sarapan ke apa ke, okey, bawa mana sarapan kita dan sebagainya, baru dia teringat, dah habis jalan jauh-jauh. Jamaah dirahmati Allah. Inilah hakikatnya. Maha suci Allah. Allah nak mengajar kepada kita, nak menerangkan kepada kita. Terkadang ada sesuatu yang tak match dengan, tak sesuai dengan kehendak kita. Apa yang kita hendak, apa yang kita suka, kita tak dapat. Kita tak dapat. Sebaliknya, perkara yang kita tak kehendaki pula, kita dapat. Perkara yang kita tak kehendaki berlaku, yang malah kita nak elakkan. Ini ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dirahmati Allah, bukankah kita memahami firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 216? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi, kata Allah, sesuatu yang kamu tak suka, perkara yang kamu tak suka, wa huwa khairul lakum, sedangkan yang kamu tak suka itu sebenarnya baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini sebaliknya. Dan boleh jadi sesuatu yang kamu suka, yang kamu inginkan, yang kamu kehendaki, sebenarnya dia tak baik buat kamu. Wallahu ya'lamu, dan Allah itu Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi hikmah di balik kejadian, jamaah yang dirahmati Allah, barulah kadang-kadang kita dapat tahu. Selepas kejadian. Tapi semasa kejadian, ya memang macam tak kena, tak match dengan kehendak kita. Jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya kita perhatikan, ini juga berlaku pada kisah Nabi Allah Musa bersama dengan muridnya apabila kehilangan ikan itu. Ini tak sepatutnya berlaku. Tapi kita perhatikan bagaimana Allah menegaskan di ayat
216 surah Al-Baqarah ini tadi, iaitu mungkin ada, boleh jadi ada sesuatu yang kamu tak suka, sedangkan yang kamu tak suka adalah baik buat kamu. Kemudian, tempat yang dicari itulah sebenarnya tempat kehilangan ikan tu. Itulah kalau kita perhatikan. Sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Allah Musa sebenarnya bukan jalan-jalan cari makan, maaf cakap, bersama dengan muridnya ini. Bukan setakat macam dah pernah kita sebutkan dalam 2 siaran yang lalu, iaitu untuk berwisata. Kata orang tu bersantai-santai, suka hati. Tidak. Tapi sebaliknya, mengembara ini adalah untuk bertemu dengan insan yang dicari. Dan insan yang dicari dapat ataupun boleh ditemui di tempat bertemunya 2 lautan. Dan disitulah ikan terlepas. Dan ikan terlepas ini Allah ceritakan sedikit pada ayat 61, di mana ikan ini menempuh jalannya. Ikan itu sendiri nak selamatkan nyawa dia, dia menempuh jalan yang sungguh menakjubkan. Dia korek tanah ke apa ke untuk dia dapat akhirnya masuk ke laut. Sebab ia merupakan jenis ikan laut, bukan ikan sungai, ikan tasik, ikan air tawar, bukan. Jadi dia masuk fil bahri ajabah dengan cara yang cukup menakjubkan. Oh, perhatikan, ikan itu sendiri berusaha untuk hidup. Ikan itu sendiri berusaha untuk hidup. Apatah lagi kita manusia. Tidak boleh hanya berserah kepada takdir. Ikan terlepas daripada tempat di mana tempat yang dibawa oleh anak murid Nabi Allah Musa AS. Ikan tu pun menggelepar gitu aja dah. Tak apalah, agaknya bagi ikan tu ini dah takdir Allah, aku nak meninggal kat sini. Tidak. Dia usaha. Sebab dia dekat dengan Majma' al-Bahrain ini, tempat bertembungnya 2 laut, dan ia pun menempuh masuk ke dalam laut. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Musa ingin mencari hamba yang soleh, bertemu dengan seorang hamba yang soleh ini untuk menuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Iaitu 2 ilmu ini ada 2 jenis. Ada 2 jenisnya. Iaitu insya-Allah yang akan kita selami selepas ini, akan kita hayati, ilmu yang dapat dituntut. Ilmu yang boleh dipelajari. Satu lagi adalah ilmu kurniaan Allah. Ilmu yang dapat dipelajari ini boleh dilakukan oleh siapa-siapa saja. Oleh mana-mana manusia. Boleh belajar. Tapi ilmu kurniaan Allah adalah anugerah daripada Allah kepada insan-insan pilihan. Termasuk kepada Nabi Allah Musa. Allah beri Nabi Allah Musa, tak beri kepada orang lain. Tapi dalam pada itu, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Musa adalah amat berbeza dengan apa yang Allah berikan kepada hamba yang soleh. Dengan erti kata, Allah beri sesuatu yang lebih kepada hamba yang soleh yang Allah tidak berikan kepada Nabi Allah Musa. Di situlah Nabi Allah Musa ingin menuntutnya. Tapi macam kita sebutkan, ilmu ini adalah kurniaan Allah. InsyaAllah akan sama-sama kita hayati. Namun, walaupun 2 jenis ilmu yang berbeza, satu yang dapat dituntut, yang boleh dipelajari, masuk sekolah ke, ambil kursus ke dan sebagainya, satu adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya adalah ia datang daripada sumber yang sama. Sumber yang satu, iaitu tidak lain dan tidak bukan daripada Allah Subhanahu wa taala
Tuhan yang Al-Alim Al-Hakim. Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha bijaksana. InsyaAllah kita akan hayati. Kita berpindah ke ayat 65. Bila dah sampai semula Nabi Allah Musa AS di tempat itu bersama dengan muridnya, fawajada, maka mereka ini berdua mendapati ataupun menemui abdam min ibadina, seorang hamba dari kalangan hamba-hamba kami. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang Nabi Musa ini bertemu dengan seorang hamba. Allah tak menyatakan dengan seorang nabi, bertemu dengan seorang nabi, bertemu dengan seorang wali, bertemu dengan seorang apa. Itu istilah apa yang nak diguna pakai. Namun dalam ayat Al-Quran ayat 65 Allah menyatakan hamba daripada kalangan hamba-hamba kami, yang mana hamba ini Allah jelaskan atainahu rahmatan min indina, kami kurniakan rahmat kasih sayang kami ataupun kasih sayang dari min indina, dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu dari sisi kami. Inilah Allah tegaskan. Ilmu yang kami kurniakan kepada hamba ini, kami tidak kurniakan kepadamu, wahai Musa. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ayat 65 ini Allah tak jelaskan. Allah malah tak sebutkan siapa dia hamba yang soleh ini. Memang para ulama menafsirkan ia adalah Khidir. Khidir ini pula dibahaskan. Apakah ia seorang wali ataupun ia seorang nabi? Ataupun dia sekadar orang biasa saja? Ternyata jamaah dirahmati Allah, para mufassirin, para ulama tafsir lebih cenderung kepada menyatakan hamba ini yang ditafsirkan sebahagian ulama tafsir adalah Nabi Allah Khidir, dan Khidir ini adalah seorang Nabi. Kerana apa? Kalau Nabi Musa, seorang Nabi, dikurniakan oleh Allah ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan Nabi Musa tak cukup tinggi berbanding dengan Khidir, maka sudah sewajarnya Khidir ini juga merupakan seorang Nabi. Tak mungkin Khidir ini orang biasa, sedangkan Nabi Musa seorang Nabi. Nabi menuntut ilmu daripada orang biasa, tidak. Jadi jamaah dirahmati Allah, kita selongkar ayat 65 ini dulu, di mana Allah menegaskan yang orang yang dicari ini adalah fawajada, mereka berdua dapati abdan, seorang hamba min ibadina, seorang hamba daripada kalangan hamba-hamba kami. Jamaah yang dirahmati Allah, seorang nabi mencari seseorang untuk menuntut ilmu. Lalu Allah nyatakan, orang yang kamu cari ini adalah seorang hamba. Seorang hamba daripada kalangan hamba-hamba kami. Kalau kita nak katakan, hamba, iaitu Khidir yang dimaksudkan dengan Nabi. Hamba versus Nabi. Hamba dengan seorang Nabi. Kita diperhatikannya jamaah dirahmati Allah. Seorang hamba, kita juga hamba kepada Allah. Tapi tidak setiap hamba itu Nabi. Kan? Namun setiap Nabi itu adalah seorang hamba. Ya. Ini jelas. Jadi hamba ini pula Allah katakan
atainahu rahmatan min indina. Kami telah kurniakan kepadanya rahmat dari sisi kami. Rahmat daripada kami. Kami kurniakan kepadanya. Dan wa'allamnahu. Dan kami ajarkan kepadanya. Min ladunna ilma. Ilmu dari sisi kami. Ilmu apa ya? Jamaah yang dirahmati Allah. Itu tak penting. Walaupun setengah orang mengatakan itulah ilmu laduni. Itu istilah saja. Berdasarkan kepada perkataan min ladunna, dari sisi kami. Ya, makna ataupun terjemahan perkataan min ladunna, dari sisi kami. Ladunna tu kalau bahasa Arab lainnya adalah indina, iaitu daripada sisi kami. Maknanya ia diberikan ilmu, diberikan petunjuk tanpa dia belajar. Sebab ia datang daripada kami. Di sinilah jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita amat-amati ayat 65 ini. Setiap hamba beroleh rahmat. Atainahu rahmatan. Rahmat Allah ini cukup luas. Kasih sayang Allah ini cukup luas. Kasih sayang Allah ada terlimpah pada nikmat. Kasih sayang, rahmat Allah terlimpah pada musibah. Bukan musibah ini semestinya bala, malah terkadang mengandung rahmat daripada Allah yang mana kita tidak menyedarinya. Dan setiap hamba beroleh rahmat, tapi bukan semua hamba dikurniakan ilmu. Inilah jamaah yang dirahmati Allah. Seorang hamba daripada kalangan hamba-hamba kami. Nabi sendiri mengakui jamaah. Apabila Nabi SAW beribadah kepada Allah dalam hadis yang begitu masyhur sekali yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat, meriwayatkan di mana Nabi SAW beribadah kepada Allah sehingga pecah-pecah kakinya kerana tekun beribadah kepada Allah. Ditanyai oleh Ummul Mukminin Aisyah, "Ya Rasulullah, mengapalah tuan suamiku beribadah macam ini? Bukankah dosa-dosamu ini telah diampunkan?" Telah diampunkan? Nabi cuma menjawab dengan mengajukan pertanyaan kepada Ummul Mukminin Aisyah. Dengan Nabi katakan, "Afala akunu abdan syakura?" Tidak sukakah kamu, wahai Aisyah, aku menjadi seorang hamba yang tahu bersyukur? Jamaah dirahmati Allah, ini setinggi-tinggi martabat seorang hamba. Seorang hamba yang tahu bersyukur. Sebab syaitan ini, kita sedia maklum, ia sendiri buat pengakuan apabila Allah melaknatnya akibat keengganannya, keingkarannya untuk sujud kepada Nabi Allah Adam AS. Iaitu dengan ia menegaskan, ia mengatakan, engkau tidak akan mendapati kebanyakan hamba-hambamu ini bersyukur. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah diampunkan dosa-dosa baginda yang telah lalu mahupun yang akan datang, masih terus beribadah, masih terus berzikir, masih terus mohon pengampunan, beristighfar. Satu hari tak kurang 100 kali seperti mana dikira oleh para sahabat.
satu persatu. Sebagai menunjukkan bahawa Nabi bersyukur. Sebab di sinilah kalau kita perhatikan tujuan kita beribadah. Tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kerana kita ini dah buat salah, dah melakukan dosa, kita mohon pengampunan. Lantas bila mohon pengampunan, kita beribadah. Tapi ibadah kita adalah sebagai lambang kesyukuran kita. Malah sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan adalah nikmat kita dapat beribadah. Jamaah yang dirahmati Allah. Sebab itulah, bila kita tinjau dan kita hayati, dalam suasana-suasana kita berhadapan dengan pandemik yang dah setahun lebih dah, kita dapati bahawa meskipun dalam kesukaran-kesukaran, sebagai contoh, kesukaran-kesukaran kita beribadah di rumah Allah di masjid, tapi dalam waktu yang sama masih dapat solat berjamaah di masjid tak? Masih dapat melaksanakan fardu Jumaat lagi tak? Walaupun terpaksa buat booking, kena tempah dulu. Dah dapat tempahan, minggu depan dah tak boleh lagi. Try, tak dapat masuk. Minggu lagi satu, try, tak dapat masuk. Kebetulan, kita cuba lagi. So, tak seperti dulu. Dulu nak solat Jumaat, pilih saja mana masjid yang kita hendak, terus pergi. Tapi kali ini jamaah yang dirahmati Allah, nak kena buat booking. Dah lah tu, sampai kat masjid. Sampai di masjid, pegawai tanya. Ada, yelah, baik staff ke volunteer tanya. Bawa sejadah tak cik? Allah tak bawa sejadah. Tak dapat masuk. Sebab salah satu disyaratkan, bawa sejadah sendiri. Contoh saja, yang muslimah pula, kena bawa telkung. Umpamanya. Kemudian, bukan setakat itu. Kalau bawa sejadah tak cik? Bawa. Yang ni, okey. Baik. Cek temperature. Temperature pula menunjukkan suhu badan tinggi. Minta maaflah Pak Cik. Pak Cik mungkin perlu duduk dulu, reda kan. Ternyata kita pada hari itu demam. Tak dapat masuk. Dah buat booking dah. Dah dapat slot untuk solat. Tapi temperature kita tinggi. Jadi jamaah dirahmati Allah. Meskipun kesukaran-kesukaran seperti itu, tapi akhirnya masjid kita dapat berfungsi tak? Masjid kita dapat ada imam yang memimpin untuk solat berjamaah tak? Contohnya, ya. Kuliah-kuliah nampak tak dapat diadakan, tapi boleh dialihkan secara online ke tidak? Dan sebagainya. Jadi inilah jamaah yang dirahmati Allah. Akhirnya kita dapati bahawa setiap insan adalah hamba. Namun, tidak setiap insan adalah hamba yang bersyukur. Inilah Allah sendiri menegaskan di surah Saba ayat 13. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sememangnya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Di sinilah jamaah. Kita berhenti dahulu. Insya-Allah kita akan sambung. Yang mana akhirnya daripada noktah ataupun poin yang terakhir ini, mudah-mudahanlah kita mengharapkan agar kita ini dapat usahakan, melakukan sesuatu dan usahakan agar kita ini menjadi seorang hamba yang bersyukur di atas segala kurniaan pemberian qada dan qadar, takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Terima kasih para jamaah sekali lagi. Kita berhenti di sini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.